Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Jadi sepatutnya kita dah selesaikan topik ni lah masa minggu lepas sebelum kita cuti. Tapi tak apa, sebab saya faham dalam waktu begini memang kita dah nak rushing kan untuk persediaan Viva apa semua kan yang berkaitan, jadi difahami juga. Okey. So, ini ada topik kita ada satu lagi topik yang terakhir untuk bahagian sintaksis. Okey. Jadi sepatutnya itu kita dah selesai untuk hari ni lah. Tapi macam yang saya cakap tadi, masih kita ada dua lagi yang belum selesai. Jadi kiranya ini sepatutnya pada minggu lepas lah macam tu. Okey, tapi tak apa. Okay, tak apa. Alright. Jadi kita akan belajar mengenai tentang proses penerbitan ayat. Okay. Proses penerbitan ayat ni dia ada beberapa fasa-fasanya tersendirilah. Jadi kalau untuk menulis sesuatu ayat tersebut, kita akan mengikuti beberapa peraturan lah, begitu. Peraturan ataupun dari segi hukum dia lah. Jadi hukum-hukum tu ataupun peraturan tu dia terdiri daripada apa yang perlu kita lakukan untuk menggugurkan sesuatu frasa atau perkataan dalam ayat. Apa yang kita perlu lakukan bila kita hendak menyusun semula, apa yang kita perlu lakukan bila kita hendak menambahkan satu perkataan atau frasa tersebut. Jadi dia ada beberapa peraturannya tersendiri. Jadi untuk proses penerbitan ayat ni, dia tidak ada spesifikasi ataupun ada penjelasan tertentu mengapa dia boleh jadi macam ni, kerana apa yang kita perlu kena tahu adalah dari segi poin dia. Maksudnya dari segi peraturan dia lah. Kalau misalnya, kalau satu ayat tu harus digugurkan pada bahagian subjek tersebut, maka dia akan hilang pada subjek tersebut. Dia akan sampai di situ saja. Begitu. Maksudnya, benda tu dibolehkan. Jadi mana-mana yang kita akan tengok sebentar nanti adalah benda yang dibolehkan. Tetapi kita kena tahu juga pada masa yang sama, tidak semua ayat itu harus dibuat benda yang sama juga. Kerana ia berbalik semula kepada apa orang kata tu, ada dari segi konteks ayatnya tersendiri. Dia bergantung daripada pemahaman ayat itu tersendiri. Yang penting dalam satu ayat tersebut, dia tidak boleh hilang dari segi maksud dia. Ataupun dia tidak boleh tidak berdiri sendiri. Ataupun harus berdiri sendiri. Walaupun telah digugurkan, ditambahkan, telah disusun semula, menghilangkan mana-mana salah satu dan sebagainya kan. Yang penting masih lagi boleh berdiri sendiri. Itu yang kita kena, itu adalah sasaran dia. Maksud dia kita kena pastikan bahawa kita boleh faham satu benda tersebut. Walau dengan cara macam mana sekalipun, yang penting benda tu sampai. Faham tak? Begitu. Jadi dalam proses penerbitan ayat ni, kita akan mempelajari secara ringkas beberapa fasa ataupun peraturan-peraturannya. Apa yang perlu kita ketahui lah bila melibatkan 3 proses yang saya telah sebutkan seperti tadi. Maksudnya, bila disebutkan beberapa proses untuk setiap 3 tersebut, maksudnya itu adalah dibolehkan. Tapi balik semula dari segi konteks ayatnya, kita mesti fahamlah. Dan yang paling penting sekali adalah dia mesti berdiri sendiri kerana itu adalah asas utama dalam penulisan ayat. Mesti boleh berdiri sendiri. Okey. Kalau dari segi konsep dia, proses penerbitan ayat ni, kalau kita tengok dalam buku kita sendiri kan, secara ringkas dia, proses penerbitan ayat ialah proses perubahan yang terlaksana melalui rumus transformasi yang mengubah aturan atau struktur sesuatu unsur dalam ayat. Jadi secara keseluruhan dia, ia bermaksud 3 benda yang saya sudah sebutkan tadi. Dia melibatkan pengguguran, melibatkan penyusunan semula dan melibatkan
apa itu saya tak sure, penambahan peluasan, penambahan ataupun peluasan. Peluasan tersebutlah. Jadi bila kita ingat proses penerbitan ayat, kita ingat 3 ni. Sebab penerbitan ayat ni, kalau dalam bahasa Inggeris tu kita sebut sebagai edit lah. Kita edit ayat tersebut melalui 3 benda tu lah. Jadi itu yang dimaksudkan kalau kita tengok dalam buku kita, maksud dia kata proses perubahan yang terlaksana. Jadi dia boleh melaksanakan dengan pelbagai cara supaya satu ayat tersebut dia boleh berdiri dengan sendiri. Okay. Itu adalah definisi secara ringkas. Nanti korang boleh tengok dalam buku sendirilah macam mana. So hari ni kita tengok satu persatu bagaimana setiap benda tersebut dia boleh berlakulah. Okay. Jadi kita pergi kepada yang pertama adalah dari segi proses pengguguran. Bila kita sebut tentang pengguguran ini, dalam minda kita akan fikir bahawa pengguguran ini adalah kita menggugurkan ataupun kita buang mana-mana bahagian sama ada frasa ataupun perkataan. Kalau ikut dalam kita ikut dalam buku kita sendiri, proses pengguguran ialah proses transformasi pada struktur ayat yang menyebabkan tidak wujudnya atau hilangnya unsur tertentu dalam binaan ayat. Okey, kalau dalam pengguguran ini kita tengok pada konteks ayat tersebut, pengguguran ni dia boleh menyebabkan 2 benda. Sama ada pengguguran tu dia akan menghilangkan maknanya ataupun dia akan boleh mendirikan ayat tersebut, ataupun dengan arti kata lain boleh berdiri sendirilah. Bila kita gugurkan satu perkataan atau ayat tersebut, dia boleh kita faham lagi. Maksudnya lagi memahami secara lebih jelas. Ada juga proses penguguran ni, dia akan menghilangkan maksud tersebut. Maksudnya, kita tidak akan faham secara keseluruhannya. Okey, jadi jangan setkan dalam bahawa pengguguran tersebut ia akan menghilangkan makna. Bukan begitu. Pengguguran ni juga dia boleh menjadikan suatu ayat tersebut dia boleh jelas lagi ataupun boleh dapat berdiri dengan sendiri. Jadi dalam proses pengguguran ni kita akan tengok dari segi tahap-tahap dia macam mana. Jadi kita akan tengok yang pertama adalah pengguguran frasa nama sebagai subjek. Jadi untuk yang pertama ni, ini adalah secara basic lah. Okay. Dalam ayat tu kan dia mesti ada kata nama lah begitu. Sekejap saya tengah kejap. Saya kena reply chat dulu. Okey, kita sambung semula Okey, sorry. Okey, kita sambung semula. Okey. Pengguguran frasa nama sebagai subjek ini adalah kebiasaan yang biasa kita akan adalah dalam ayat tersebut. Dalam ayat tu kan dia ada subjek predikat kan. Subjek tu dia biasanya terdiri daripada frasa nama. Itu kebiasaan yang selalu kita akan mulakan begitu. Tapi apa akan jadi kalau frasa nama ni dia akan digugurkan sebagai subjek? Kebiasaannya kita akan jawab macam ni. Dia akan menghilangkan keseluruhan maknanya. Tidak juga macam tu. Sebab kalau kita gugurkan, kita tengok pada ayat itu sendiri. Kalau kita gugurkan frasa nama tu sebagai subjek tu kan dia kan ada letak di hadapan kan. Dia masih lagi boleh berdiri dengan sendiri. Yang penting ada maksudnya sendiri. Yang penting mesti ada maksudnya. Faham tak? Jadi ada juga setengah ayat yang masih memerlukan frasa nama tu sebagai subjek. Macam tu. Tapi kita akan tengok ada beberapa kita sebut dia sebagai hukum dia lah macam mana. Okey, ada beberapa hukumnya itu sendiri yang membolehkan maksud dia tu masih lagi boleh diterima. Okey. Yang pertama adalah pengguguran subjek kata ganti nama diri dalam ayat perintah. Okey, yang ini saya harap korang boleh fahamlah apa maksud kata ganti nama diri Sepatutnya kalau dalam morfologi tu dah korang boleh tahulah apa maksud kata ganti nama dalam diri. Kata ganti nama diri. Serta ayat perintah ni konsepnya macam mana. Okey. Sebab ayat perintah ni dia biasanya akan menggunakan perkataan seperti jangan, sila dan sebagainya. Okey.
Lagi satu, bezakan antara kata perintah dengan ayat perintah sebab dia tidak sama dari segi cara menulis dia. Kata perintah tu dia adalah golongan kata, sementara ayat perintah tu di dalam bentuk ayat. Okey, kita balik semula. Yang pertama adalah pengguguran subjek kata ganti nama diri dalam ayat perintah. Jadi ada 3 contoh ayat ini yang telah disediakan. Kita tengok yang pertama, kami duduk di situ. Kami duduk di situ, dia akan jadi dia akan jadi duduk di situ. Okey, yang ini kami duduk di situ. Kata kami telah digugurkan dia menjadi duduk di situ. Jadi adakah dia masih boleh berdiri sendiri ataupun tidak? Boleh. Sebab untuk ayat sebegini, kita boleh sebenarnya untuk mewujudkan kata ganti nama diri kami itu wujud ataupun tidak. Sebab, kenapa? Kita tengok pada yang pertama ni, ayat perintah. Sebab, ayat perintah ni, kalau korang ingat lagi lah kan, ayat perintah tu dia menjurus kepada memerintahkan sesuatu perkara tersebut. Jadi, kalau nak letakkan kami pun tak boleh, kalau tak nak letakkan kami pun tak apa. Sebab, ayat itu sudah sebenarnya menjurus kepada memerintahkan ayat tersebut. Kami duduk di situ, Kalau yang ayat pertama itu kan kami duduk di situ, dia merujuk kepada kita lah, begitu, bahwa kita duduk di situ. Tapi kalau kita gugurkan perkataan kami, kata kami itu sebenarnya masih lagi boleh berdiri sendiri, masih lagi ada makna. Maksud dia itu menjurus kepada kita diminta untuk duduk di situ. Jadi dia boleh wujud dua keadaan tersebut lah. Jadi jangan fikir ayat ini sudah salah lah. Bila kita sudah gugurkan kata kami itu, dia sudah salah. Masih lagi betul. Kita kena ikut dari segi hukum dia lah. Macam tu. Saya istilahkan sebagai hukum lah. Okay? Saya istilahkan sebagai hukum. Okay. Itu yang pertama. Okay, kedua, awak semua pulang sekarang juga. Jadi saya gugurkan, awak semua dia akan jadi pulang sekarang juga. Masih lagi boleh berdiri sendiri sebab key dia di sini adalah ayat perintah tersebut. Yang menjadi highlight di sini adalah ayat perintah tersebut. Sebab kalau kita masih lagi mengekalkan awak semua, dia memerintahkan dorang lah. Begitu. Tapi bila kita dah gugurkan awak semua, dia akan jadi pulang sekarang juga. Masih lagi kekal dalam konteks yang sama. Maksud dia itu dia mengarahkan seseorang itu juga pulang sekarang juga. Jadi, dia tidak ada perbezaan yang terlalu besar bila kita kekalkan perkataan ataupun kata awak semua dengan ketiadaan awak semua. Faham begitu. Okey. Sama juga halnya dengan ayat ketiga. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan masuk. Jadi dia akan gugurkan tuan-tuan dan puan-puan, dia akan jadi dipersilakan masuk. Jadi sama ceritanya jugalah dengan dua ayat tadi. Okey. Jadi yang kita kena tahu di sini adalah dari segi konteks ayat dia. Selagi dia masih lagi menjurus kepada ayat memerintahkan ataupun konteks memerintahkan seseorang itu, jadi frasa nama sebagai subjek yang berada di hadapan tu, kalau digugurkan ataupun bila perlu digugurkan, tidak ada masalah. Itu bukan salah ayat. Kiranya dia menjadi sesuatu ayat tersebut dipermudahkan untuk kita baca. Kerana kita tahu dalam ayat perintah tersebut, ayat perintah ini dia adalah merujuk kepada sesuatu arahan atau perkara tersebut diarahkan untuk orang tersebut. Makanya kalau frasa nama tersebut, kalau digugurkan ataupun dikekalkan, dia tidak ada perbezaan dia. Sama saja. Okay? Nah, jadi itu yang pertama. Itu baru untuk ayat perintah. Itu untuk ayat perintah. So, saya harap di sini penjelasan saya boleh faham lah. Okay? Sekejap ya, saya masih lagi ada tengah mereply. Kejap ya.
Sorry. Okey, sebab besok kita orang ada kejohanan olahraga. So, kita orang ada kerja nak kena perlu buatlah. So, sambil-sambil itu saya buat kelas jugalah untuk korang juga. Okey, tak apa. Kita berbaik kita. Okey, tak apa. Ia tidak akan mengganggu waktu kelas kita. Jadi, hopefully yang tadi itu sudah boleh jelaslah untuk yang pertama. Okey, yang kedua adalah pengguguran subjek yang serupa. Yang serupa maksud itu yang samalah. Kalau tak faham apa itu serupa kan? Okey. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Okey. Okey. Jadi kita ada contoh ayat di sini. Okey. Okey, untuk yang pengguguran subjek yang serupa ni ada dua subjek yang sama. Jadi kita perlu gugurkan satu saja dan gabungkan selebihnya biar jadi lagi bermakna. Begitu. Okey. Kalau di sini kan kita tengok biar dia cukup guna satu sajalah macam tu. Sebab dua ayat tunggal yang terpisah tersebut yang belum dimajmukkan ayat itu sebenarnya kita sudah boleh faham kedua-dua konteksnya tersebut. Makanya kita gugurkan saja satu subjek yang sama tersebut dan kemudian gabungkan jadikan dia sebagai ayat majmuk. Okey. Kita tengok yang pertama. Dia sangat pandai, dia rajin belajar. Jadi ada dua ayat tunggal di sini yang telah dipisahkan menggunakan subjek yang serupa iaitu dia. Dia sangat pandai, dia rajin belajar. Okey. Okey, yang ini tengok yang inilah. Okey, kita tengok yang di bahagian sebelah kanan. Yang ini pula. Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. Okey. Jadi ada pengulangan perkataan dia. Yang inilah. Yang ini. Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. Kalau kita gugurkan perkataan dia pada pertengahan ayat tersebut, dia akan jadi seperti dia sangat pandai kerana rajin belajar. Dia sebenarnya dia tidak ada salah lah begitu. Cumanya kita kena hukum dia memang macam itulah. Dalam hukum bahasa Melayu memang harus digugurkan subjek yang serupa tersebut. Mungkin di sini kita orang kata tu kita kena memendekkan ayat tersebut lah. Sebab pada bahagian subjek tersebut pun sudah cukup menerangkan si pelaku tersebut. Tidak perlu kena ulang banyak kali pun sudah kita boleh faham. Macam contoh kan, dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. Jadi pendapat saya ataupun ialah pendapat saya lah kan. Okey, perkataan dia pada pertengahan ayat tersebut. Okey, korang tengok yang di sinilah. Okey, yang ini saya highlightkan sinilah biar orang nampak lah. Okey. Yang ni kan, dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. Okey. Ayat ini adalah tergabung daripada ayat sebelum ini. Dia sangat pandai tambah dia rajin belajar. Jadi itu kan dua ayat tunggal. Apakah perkataannya harus kita tambahkan lagi supaya ia boleh membentuk sebagai satu ayat majmuk? Kebiasaannya kalau ayat tunggal bila kita gabungkan dengan ayat majmuk kan menggunakan kata hubung. Jadi harus dicantumkan dengan perkataan kerana. Kita diberikan dua ayat tunggal, jadi kita kena cari dan pilih kata hubung yang sesuai mengikut konteks. Jadi dia sudah pun menghasilkan seperti dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. Tapi di sini kita kena perlu gugurkan subjek yang sama supaya supaya senanglah macam tu. Okey? Hukum dia memang begitu. Hukum dia memang begitu. Sebab mungkin bila kita ulang subjek yang sama tersebut, ia sebenarnya memang kita dah cukup faham bahawa dia memang begitu macam tu. Faham tak? Begitu. Jadi harus digugurkan subjek lah yang sama supaya subjek yang berada di hadapan tersebut dalam ayat itu pun sudah cukup menerangkan tentang perbuatan tersebut. Jadi tidak perlu kena ulang banyak kali, diulang kalilah supaya perlu ditunjukkan bahawa subjek tersebut
benar-benar berkaitan dengan huraian itu. Makanya pengguguran subjek yang serupa harus dibuat, harus dilakukanlah macam tu. Dia tidak ada salah, cumanya kita kena kurangkan begitu supaya subjek di hadapan pun sudah cukup untuk menerangkan sebenarnya. Jadi itu adalah alasannya kenapa subjek yang serupa tu harus digugurkan dalam ayat majmuk. Jadi dia akan jadi membentuk satu ayat yang baharu, iaitu dia sangat pandai kerana rajin belajar. Jadi kita pun sudah menggugurkan perkataan dia. Jadi cukuplah subjek di hadapan itu saja sudah pun menerangkan tentang perbuatan tersebut. Jadi saya pun sebenarnya masih harap korang masih lagi boleh tangkap lagi lah sebenarnya. Sebab untuk yang pengguguran ni kita boleh sebenarnya menggugurkan tapi dengan bersyarat lah begitu. Kita mesti mengikut hukum yang sudah ada. Macam tu ya. Okay, itu contoh ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Okay. Aziz masih datang ke sekolah. Tambah Aziz masih sakit. Jadi apakah subjek yang diulang tersebut? Aziz kan? Jadi kita diberikan dua ayat tunggal. Ayat pertama, Aziz masih datang ke sekolah. Ayat kedua, Aziz sakit. Jadi kita harus menggunakan kata hubung untuk membentuk sebagai satu ayat majmuk. Dia akan jadi, Aziz masih datang ke sekolah walaupun Aziz sakit. Tapi kita perlu kena gugurkan subjek yang sama, iaitu Aziz. Sebab Aziz yang berada di hadapan ayat tersebut sudah cukup menerangkan tentang keadaan tersebut. Jadi tidak perlu diulang banyak kali. Kerana memang sudah betul-betul menerangkan tentang keadaan tersebut. Begitu. Jadi dia akan menjadi Aziz masih datang ke sekolah walaupun sakit. Jadi kita pun sudah tahulah. Kalau dalam konteks ayat ni, walaupun Aziz sakit, dia masih lagi datang ke sekolah. Begitu. Dia tidak ada salah. Cumanya kita kena kurangkanlah sebab alasannya adalah subjek berada di hadapan pun sudah cukup memadailah untuk menerangkan tentang sesuatu perbuatan tersebut. Okay. So hopefully korang boleh fahamlah dari segi konsep pengguguran di sinilah. Ada pengguguran yang kita bolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Jadi kita kena berbaik semula pada konteks ayatnya itu sendiri. Okey. Tadi pengguguran subjek. Okey. Jadi kita kena ingat yang inilah. Jadi mesti ingat ini. Jadi itu adalah dua hukum yang dibolehkan. Yang saya highlightkan warna biru ni adalah hukum yang dibolehkan untuk pengguguran subjek. Itu baru subjek. Okay, yang selepas ni kita tengok pengguguran frasa pula. Frasa predikat. Predikat tu adalah selepas subjek. Okay. Yang pertama adalah pengguguran frasa kerja yang serupa. Sama juga seperti subjek, kita harus menggugurkan frasa kerja tersebut, tidak perlu ditunjukkan berulang kali. Kerana frasa yang satu lagi itu sudah cukup. sorry. Kerana frasa kerja yang sudah wujud pun cukup memadailah. Jadi tidak perlu diulang banyak kali. Okey, contohnya di sini. Sobirin belajar di sekolah asrama penuh. Sepupunya belajar di sekolah asrama penuh. Apa yang diulang adalah belajar di sekolah asrama penuh. Subjeknya di sini adalah sobirin dan sepupunya. Tapi kalau kita tengok yang ini lah kan. Kalau kita tengok yang ini, kita diberi dua ayat tunggal. Kita diberi dua ayat tunggal. Belum lagi digabungkan menjadi ayat majmuk. Jadi, bila sudah dicantumkan menjadi ayat majmuk, dia akan jadi seperti ini. Okey, yang saya warnakan biru muda ni. Sobirin belajar di sekolah asrama penuh dan sepupunya belajar di sekolah asrama penuh. Dia tidak salah, cuma dia nampak macam pelik lah begitu. Sebab
benda tu sudah diulang banyak kali. Dan kita tahu bahawa kedua-dua orang tersebut dia belajar di sekolah asrama penuh. Dan walaupun sudah dicantumkan dengan kata hubung dan sudah berdiri sebagai ayat majmuk, ayat itu terlalu panjang sebenarnya. Sebab sudah diulang frasa kerja yang sama. Jadi kita harus gugurkan frasa kerja yang lagi satu itu supaya kita boleh merangkumkan semuanya sekaligus begitu. Jadi dia akan jadi seperti Sobirin dan sepupunya belajar di sekolah asrama penuh. Jadi sudah cukup fahamlah kedua-dua orang, iaitu Sobirin dan sepupunya belajar di sekolah asrama penuh. Jadi tidak perlu lagi diulang banyak kalilah frasa kerja yang sama. Sobirin belajar di sekolah asrama penuh. Sepupunya belajar di sekolah asrama penuh. Dia jadi macam, dia bukanlah salah, cuma dia kalau kita baca kan, kalau kita sebagai pembaca, kita pernah tahu kalau kita baca benda tu berulang kali, faham tak? Jadi kita gugurkanlah satu frasa kerja tersebutlah yang sama. Okey, biar nampak lagi mudah untuk kita bacakan. Okey. Itu yang pertama, pengguguran frasa kerja yang serupa, yang sama. Kedua adalah pengguguran frasa nama yang sama. Sama juga konsep dia lah. Okey, kita tengok contoh ayat ya. Bendera Malaysia lambang negara. Lagu kebangsaan lambang negara. Okey, dua ayat tunggal. Jadi yang sama di sini, frasa nama yang sama di sini adalah lambang negara. Bendera Malaysia lambang negara. Lagu kebangsaan lambang negara. Kedua-duanya itu, bendera Malaysia dan lagu kebangsaan itu kedua-duanya adalah lambang negara. Jadi bagaimana kita hendak mencantumkan dua ayat tunggal tersebut untuk menjadikan dia sebagai satu ayat majmuk. Makanya dia akan jadi seperti inilah. Bendera Malaysia lambang negara dan lagu kebangsaan lambang negara. Dia sudah dicantumkan. Jadi dia tidak ada salah, cuma kita harus menggugurkan supaya nampak lagi mudahlah untuk kita bacakan. Dia akan jadi seperti ini. Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lambang negara. Jadi dia jadi lebih mudahlah sebenarnya. Sebab dua-dua benda tu adalah berada di bawah satu benda, adalah berada di bawah macam objek yang sama lah kan. Jadi tidak perlu lagi diulang banyak kali. Terangkan sekali saja sudah pun cukup. Macam tu. Okey. Jadi kalau korang nak tulis ayat lain kali kan, jangan mengulangi mana-mana frasa yang sama. Sebab sudah cukup pada bahagian subjek atau predikat sudah menerangkan benda yang sama. Jadi tidak perlu lagi diulang-ulang macam tu. Okay. Yang ketiga, pengguguran frasa adjektif yang serupa. Sama sajalah. Gini. Cumanya yang berbeza di sini adalah dari segi frasa. Frasanya yang berbeza. Okay. So benda yang sama juga. Okay, kita cepatkanlah. Okay. Yang bezanya di sini adalah mesti korang kena tahulah jenis-jenis frasanya. Kalau korang gagal fahamkan jenis frasa, memang tak dapatlah nak jawab soalan kan. Apa yang kita perlu buat, mana frasa yang kita perlu gugurkan. Dia akan tanya macam tu. Jadi kalau korang tak tahu nama frasa tersebut, memang tak dapatlah nak jawab. Begitu. Okay? Jadi sama je frasa adjektif yang serupa, frasa sendi nama yang serupa, sama saja. Yang penting korang kena tahulah dari segi konsep dia macam mana kan. Sebab dalam bahagian morfologi sepatutnya korang dah tahulah akan semua golongan kata, jenis ayatnya begitu. Okay, so saya skipkan saja sama je dari segi konsep dia. Cuma frasanya yang berbeza. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada pengukuran bahagian-bahagian frasa predikat. Okay. Maksud dari sini, pengukuran bahagian-bahagian frasa predikat ini, dia lebih kurang sama juga seperti tadi. Cumanya kita berbalik semula kepada hukumnya yang berbeza. So sekarang ni, pengukuran bahagian-bahagian frasa predikat ni, kita akan melihat kepada apakah bahagian yang dibenarkan untuk digugurkan. Faham Yang bahagian mana yang boleh untuk digugurkan. Maksudnya itu,
Hanya itu sajalah yang kita boleh buat. Kalau yang tidak disebutkan mana-mana tu memang tidak bolehlah. Kita mesti ikut yang sudah ditetapkan. Okey, pengukuran bahagian frasa predikat. Pengukuran pertama yang perlu yang boleh ataupun yang dibolehkan untuk gugur adalah frasa nama dalam ayat pasif. Ayat yang telah ditambahkan dengan frasa nama. Okey. Yang pertama. Contohnya, bangunan itu dibina oleh beliau dalam masa 2 bulan. Okey. Oleh beliau. Kalau kita gugurkan, boleh. Tak nak gugurkan, tak apa. Masih lagi boleh. Sebab dia masih ayat itu masih lagi boleh berdiri sendiri. Masih lagi boleh berdiri sendiri. Jadi yang hukum pertama ni, bahagian pertama yang dibolehkan untuk gugur adalah frasa nama. Okey, frasa nama. Contohnya ayat ni lah. Bangunan itu dibina oleh beliau dalam masa 2 bulan. Kalau kita gugurkan oleh beliau, tidak ada masalah. Masih lagi boleh dikira betul lah. Dia sudah membentuk jadi satu ayat yang baru. Okey. Yang warna hijau ni adalah ayat yang sudah digugurkan, yang sudah menjadi ayat barulah. Kalau kita tak nak gugurkan oleh beliau, maksudnya itu masih lagi nak mengekalkan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab masih lagi boleh berdiri sendiri. Okay. Yang kedua adalah, yang boleh digugurkan adalah pengguguran kata bantu yang serupa. Sama jugalah macam tadi. Okey. Kita tak nak perkataan atau frasa tersebut tu diulang banyak kali. Jadi kita rangkumkan sekaligus saja. Biar lagi nampak mudah untuk dibaca. Udara masih nyaman, udara masih segar. Jadi kita gugurkan perkataan masih lah. Dia akan jadi udara masih nyaman dan segar. Sudah cukup. Sebab sudah menjelaskan bahawa udara itu adalah nyaman dan segar. Tidak perlu lagi nak diulang banyak kali. Okey, yang ketiga. Bahagian ketiga yang boleh untuk digugurkan adalah pengguguran frasa nama sebagai objek yang serupa. Jadi frasa nama yang sudah sama tu kita boleh gugurkan. Contohnya, kami membantah cadangan itu, mereka menyokong cadangan itu. Okay, 2 ayat tunggal kita harus gabungkan menjadi satu ayat majmuk. Gunakan kata hubung untuk membentuk kedua-duanya itu menjadi satu. Okay. Jadi berdasarkan daripada 2 ayat tunggal tersebut, dia akan jadi, kami membantah tetapi mereka menyokong cadangan itu. Yang telah digugurkan adalah cadangan itu sebagai frasa nama objek yang serupa. Okey. Okey, dan jadi tidak perlu diulang banyak kali sebab perkataan cadangan, frasa cadangan itu sudah merangkumkan ke semua sekali lah pada bahagian subjek dengan kata kerja itu. Okey, yang keempat. Okey, yang boleh digugurkan adalah frasa nama sebagai objek selepas kata kerja yang membawa makna adjektif. Okey. Dalam bahagian subjek boleh membawa fungsi sebagai adjektif. Ataupun kata adjektif lah. Begitu. Kejadian itu sungguh menakjubkan kami. Jadi frasa nama tu dia sebenarnya boleh diletakkan di bahagian belakang. Yang penting frasa nama tu adalah selepas kata kerja. Kata kerja. Okey, yang membawa makna adjektif. Membawa sifat lah, maksud sifat begitu. Kejadian itu sungguh menakjubkan kami. Kebiasaan kan frasa nama kan di hadapan, tapi dia diletakkan sekarang di bahagian belakang. Okey, kalau frasa nama yang diletakkan di belakang selepas kata kerja boleh digugurkan. Tapi kalau kata nama diletakkan belakang yang bukan selepas kata kerja tidak bolehlah. Tidak boleh. Okey. Tapi kebiasaannya kalau frasa nama diletakkan bahagian belakang selepas kata kerja boleh digugurkanlah. Contohnya macam ayat ni. Kejadian itu sungguh menakjubkan
kami. Jadi frasa nama kami digugurkan, dia akan jadi kejadian itu sungguh menakjubkan. Oke. Jadi sampai di sini sajalah untuk bahagian pengguguran tersebut. Jadi jelas di sini bahwa pengguguran sebenarnya dia tidak semestinya membawa maksud yang gantunglah ataupun tidak lengkap. Pengguguran ini dia masih lagi boleh menjadikan ayat itu berdiri sendiri sebagai satu ayat makna yang lengkap. Oke, ada lagi satu proses pengguguran. Oke, tapi proses pengguguran ini adalah melibatkan frasa nama yang mendahului frasa relatif, yaitu menggunakan yang. Yang menggunakan yang. Oke. Ayat yang pertama, perempuan itu kakak saya. Perempuan itu memakai tudung. Jadi kita nak menjelaskan siapakah perempuan itu. Siapakah perempuan itu. Jadi dia akan, jadi kita gugurkanlah. Yang saya tandakan berwarna kuning itu adalah harus digugurkan. Sebab kita nak tambahkan perkataan yang. Perkataan yang. Dia akan jadi, perempuan yang memakai tudung itu kakak saya. Ataupun yang memakai tudung itu kakak saya. Dia masih lagi boleh berdiri sendiri sebagai satu makna yang lengkap. Oke. Yang kedua, Amar memilih baju itu. Baju itu putih. Dia akan jadi Amar memilih baju yang putih itu ataupun Amar memilih yang putih itu. Ketiga, buku itu biru. Buku itu pilihan kami. Jadi yang digugurkan itu adalah buku itu. Akan jadi satu ayat baru yaitu buku yang biru itu pilihan kami atau yang biru itu pilihan kami. Oke. Akhir sekali, bangunan itu tinggi. Bangunan itu menara wawasan. Oke. Dia akan jadi ayat baru yaitu bangunan yang tinggi itu menara wawasan atau yang tinggi itu menara wawasan. Jadi yang di-highlightkan di sini adalah perkataan yang. Yang ini dia menunjukkan fungsi dia adalah untuk menerangkan kegunaan ataupun menerangkan sifat sesuatu itu. Oke. Jadi begitu sajalah. Jadi yang perlu kita kena perhatikan di sini adalah untuk menggunakan perkataan yang harus menggugurkan mana-mana frasa yang serupa ataupun sama. Jadi gugurkan satu frasa yang sama itu dan kemudian cantumkan menggunakan perkataan yang. Ini adalah untuk frasa nama yang mendahului frasa relatif yang. Seakan kita selalu pakaikan yang saya yang berkaca biru itu. Saya yang memakai baju hitam itu. Begitu. Perkataan yang ini dia menunjukkan fungsi untuk menerangkan keadaan sifat ataupun menerangkan satu keadaan ataupun situasi tersebut. Oke. Seterusnya. Oke, penyusunan semula. Oke, penyusunan semula. Oke, yang tadi kita sudah belajar tentang pengguguran. Itu bahagian yang pertama. Bahagian kedua dalam proses penerbitan ayat adalah bahagian penyusunan semula. Okay, jadi apakah yang dimaksudkan dengan penyusunan semula ini? Okay, kalau kita tengok dalam buku, proses penyusunan semula ialah proses mengubah kedudukan dan struktur ayat asal kepada kedudukan dan struktur lain dalam ayat baharu. Dalam proses penyusunan semula terjadi pertukaran, pengguguran, pergantian atau penambahan kata tertentu. Perubahan tersebut tidak mengakibatkan berlakunya perubahan makna ayat asal. Okey, saya ingin sentuh tentang yang kedua lah. Dalam ini saya ikut dalam buku saya lah. Dalam proses penyusunan
semula terjadi pertukaran, pengguguran, penggantian atau penambahan kata tertentu. Tetapi dia tidak akan mengubah makna ayat asal. Maksudnya di sini kita boleh mengubah sesuaikan ayat tersebut sama ada boleh gugur, tambah, ganti ataupun sebagainya lah. Jadi kita boleh buat kiranya macam kita boleh desainkan lah. Kita desainkan benda tu tapi pastikan fungsinya tu masih lagi berjalan mengikut asal. Faham tak? Begitu. Kiranya macam kita susun aturkan balik. Tetapi ia tidak akan mengubah maksud asal tersebut ataupun dia tidak akan mengubah kepada fungsi yang asal. Macam mana sekalipun dia masih lagi boleh berjalan seperti biasa. Faham tak? Macam contoh kereta kan? Okey, kereta. Okey, contoh. Permulaannya kita punya kereta ni kereta yang murah lah. Begitu kan? Jadi kita nak ubah, kita nak bagi exhaust dia berkuasa tinggi, enjin dia nak bagi bunyi yang kuat, bunyi horn biar nampak estetik, lampunya berkelip-kelip, tetapi fungsinya masih tetap sama, kereta tu masih lagi bergerak. Except kereta tu dia tidak bergerak langsung sebab kita terlalu banyak mengubah sesuaikan benda tu, jadi memang tidak akan berfungsi lah. Macam tu. Sama juga konsep dia dengan ayat ni, penyusunan semula. Kita boleh susunkan apa sahaja kita nak dengan menggugurkan pertukaran, kita boleh tukarkan perkataan lain, kita boleh gugurkan mana-mana frasa, kita boleh ganti mana yang sesuai ataupun kita menambahkan frasa baru. Tetapi masih lagi tidak boleh mengubah, masih lagi kekal sebagai satu maksud asal yang maksud asal itulah, begitu. Dia tidak akan mengubah maksud baru. Masih lagi sama. Macam tu ya. Okey. Dalam penyusunan semula ni ada beberapa hukum yang kita perlu ikuti. Jadi maksudnya kita tidak boleh buat suka hatilah dia. Kita mesti mengikuti hukum-hukum yang sudah tersedia. Yang pertama adalah penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Jadi di sini kita highlightkan subjek frasa nama itu sebagai subjek. Yang pertama, kereta Ahmad memandu kereta itu. Jadi yang di-highlightkan di sini adalah kakak Ahmad. Okey. Kereta Ahmad memandu kereta itu. Bila telah disusunkan semula, kita sudah tambah dan juga songsangkanlah ayat itu kan. Dia akan jadi kereta itu dipandu oleh kakak Ahmad. Jadi apa yang telah ditambahkan itu sebenarnya? Oleh. Yang sebelum ni tak ada oleh kan? Tapi itulah ditambahkan oleh. Jadi perhatikan pada kedua-dua sebelah menyebelah ini. Kereta Ahmad memandu kereta Ahmad pula. Kakak Ahmad memandu kereta itu. Bila disusunkan semula, frasa nama itu sebagai subjek, dia telah diletakkan di bahagian belakang. Kakak Ahmad itu. Dia akan jadi kereta itu dipandu oleh kakak Ahmad. Yang telah diubahkannya itu adalah subjek dan predikat dan penambahan iaitu oleh. Tapi masih lagi tetap maksud yang sama. Dia tidak akan ubah mana-mana maksud. Walaupun telah disusun, telah diterbalikan, telah ditambahkan begitu, telah ditukar. Yang ditukar di sini memandu kepada dipandu. Masih lagi berdiri sebagai satu maksud yang sama kan? Begitulah cerita dia. Okey, yang kedua. Saya menendang bola itu ke padang gol. Jadi yang di-highlightkan di sini adalah saya. Okey. Sekarang telah disusunkan semula. Kali ini diletakkan di bahagian predikat pula. Telah diletakkan di bahagian predikat. Okey, tadi yang pertama tu kan subjek kan. Sekarang dia sudah pindah kepada predikat. Jadi telah disusun, telah diterbalikkan lah begitu. Bola itu sekarang sudah jadi subjek. Menendang telah ditukarkan kepada tendang. Jadi telah digugurkan imbuhannya ke pintu gol, ke padang gol. Pintu gol, padang gol. Sama je lah.
Tak ada beza. Cuma ditukarkanlah begitu. Okey, tapi masih lagi berdiri sebagai satu maksud yang sama. Tidak ada perubahan besar sekalipun. Okey. Yang ketiga, awak membaca buku itu sekarang juga. Jadi yang frasa nama itu yang sebagai subjek itu dia sudah ditukarkan kepada predikat. Telah dipindahkan ke belakang. Buku itu sudah menjadi subjek. Okey. Okey, yang telah diubah itu adalah perkataan baca. Yang telah dibuangkan imbuhan dia, iaitu membaca menjadi baca. Okey, yang telah okey, jadi tidak ada perubahan lah. Mesti yang sama juga. Begitu. Dia tidak ada format tertentu bagaimana untuk kita menyusun semula, tetapi kita mesti mengikut kepada hukum yang asal. Macam ni kan, cerita dia sekarang ni adalah hukum yang pertama, iaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Jadi yang kita perlu highlightkan di sini adalah frasa nama harus dipindahkan ke tempat lain. Jangan masih lagi di hadapan, iaitu subjek. Pindahkan ke tempat yang seterusnya. Jangan lagi di hadapan ataupun subjek sudah. Okey, itu adalah hukum yang pertama. Jadi dia tidak ada peraturan tertentu bagaimana untuk mengubah dari segi susunan. Yang penting subjek frasa nama sebagai subjek harus dipindahkan ke tempat lain. Begitu. Okey, yang kedua. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Sama juga. Ini hukum dia kedua sama juga macam mana. Okey. Tapi di sini di-highlightkan sebagai objek. Jadi di sini kita kena dia ada peraturan untuk tukarkan dia macam ayat pasif ke ayat aktif ke ayat pasif lah macam tu. Ya. Okey. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Okey. Mereka menghadiahi guru mereka sejambak bunga. Okey. So ni frasa nama dia iaitu sejambak bunga. Okey. Dia akan tukarkan menjadi mereka menghadiahkan sejambak bunga kepada guru mereka. Jadi yang telah diubahkannya tu menghadiahi, dia akan jadi menghadiahkan. Okey, yang ditambahkan di sini adalah kepada. Okey. Ayat kedua. Ayah memberi pekerja baharu itu nasihat berguna. Okey. Yang menjadi highlight di sini adalah pekerja baharu. Okey. Jadi telah ditukarkan ke tempat lain. Okey, ayah memberikan nasihat berguna kepada pekerja baru itu. Jadi yang diubahkannya itu adalah imbuhan. Okey, itu sajalah. Dia tidak ada perubahan yang dia tidak ada perubahan lah. Okey, ada perkataan kepada. Okey, tidak ada perubahan yang terlalu ketara lah. Cuma yang hanya ditukar, disusun semula dan ditambah. Tapi masih lagi maksud yang sama lah. Okey. Yang ketiga. Muhammad Aiman mengirim sahabat penanya 2 keping postcard. Okey, so 2 keping postcard tu adalah yang perlu kita disusun semula sebagai objek. Okey. Dia akan jadi Muhammad Aiman mengirimkan 2 keping postcard kepada sahabat penanya. Jadi yang diubahnya itu adalah mengirim menjadi mengirimkan. Okey. Dan menambahkan perkataan kepada. Okey. Itu adalah hukum yang kedua. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Okey, yang seterusnya hukum ketiga, penyusunan semula melalui ayat song sang. Jadi macam mana tu? Okey. Jadi untuk yang ayat song sang ini hanya perlu diterbalik-terbalikan sajalah.
Sama juga macam saya terangkan tadi, dia tidak ada peraturan khusus bagaimana untuk mensongsangkan, tetapi masih lagi yang penting perlu dipastikan bahawa konteks ayat itu masih lagi sama. Boleh berdiri sendiri. Gitu. Contohnya, rombongan pelancong itu pergi ke pusat beli belah. Ke pusat beli belah rombongan pelancong itu pergi. Jadi dia tidak ada dia tidak ada prosesnya juga. Dia tidak ada proses bagaimana untuk mengubahkan. Yang penting ubah susun semula lah. Yang penting masih lagi boleh berdiri sendiri. Okey. Kedua, dia gagal dalam peperiksaan itu kerana dia tidak bersedia. Kerana dia tidak bersedia, dia gagal dalam peperiksaan itu. Mereka akan bertolak pada sebelah petang jika keadaan cuaca baik. Jika keadaan cuaca baik, mereka akan bertolak pada sebelah petang. Okey. Jadi penyusunan semula melalui ayat songsang, dia sama juga bagaimana kita menukarkan dari ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat pasif kepada ayat aktif. Kalau tengok dalam buku ni, penyusunan semula melalui ayat songsang ialah proses menukar kedudukan subjek dan predikat daripada susunan asal kepada susunan baru. Jadi dia lebih kurang macam kita nak susun terbalikan sajalah subjek dan predikat itu. Ya. Sama juga seperti menukarkan ayat aktif ke ayat pasif, ayat pasif ke ayat aktif. Jadi tidak ada beza dia lah dengan penyusunan semula melalui ayat songsang. Jadi yang penting penyusunan di sini yang dibenarkan adalah kita boleh susun melalui ayat songsang lah. Begitu. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, last. Perluasan. Perluasan ataupun penambahan. Penambahan. Okey. Itu yang dimaksudkan sebagai perluasan. Okey, yang pertama, hukum pertama adalah perluasan frasa nama sebagai subjek. Jadi perluasan yang harus dibolehkan adalah mengikut kepada hukum-hukum yang sudah disediakan. Jadi hukum pertama yang boleh untuk diperluaskan adalah perluasan nama sebagai subjek. Sebagai contoh, dua ayat tunggalnya, lelaki itu teman saya, lelaki itu sedang membaca surat khabar. Dia akan jadi satu ayat baharu yang saya tandakan biru muda ini. Lelaki yang sedang membaca surat khabar itu teman saya. Jadi perkataan atau frasa lelaki itu sudah digugurkan dan dua ayat predikat pula digabungkan menjadi satu ayat majmuk dengan menambahkan perkataan yang menjadi kata hubung itu. Okey. Hukum kedua, perluasan frasa predikat. Contoh ayat, pengurus syarikat itu membeli rumah. Rumah itu dibina oleh rakan kami. Dia akan jadi, pengurus syarikat itu membeli rumah yang dibina oleh rakan kami. Okey. Jadi yang sama di situ perkataan rumah lah. Rumah tu kan dia diulang, jadi harus digugurkan satu dan gabungkan dua itu menjadi satu ayat yang baharu. Okey, yang ketiga. Hukum ketiga, perluasan dengan kata hubung. Okey. Contohnya, Jailani hendak bermain badminton. Ayat kedua, Razif tidak mahu bermain badminton. Akan jadi satu ayat baharu, iaitu Jailani hendak bermain badminton tetapi Razif tidak mahu. Tidak mahu. Okey. Dia tidak ada penambahan. Kita masih lagi tengok pada konteks ayat itu sendiri. Okey. Akhir sekali, perluasan hukum ataupun hukum keempat, perluasan melalui proses komplementasi. Jadi kita boleh menambahkan apa perkataan yang boleh kita tambahkan supaya menjadikan dia sebagai satu ayat yang lengkap. Dia memberitahu saya Izwan sakit. Dia akan jadi,
dia memberitahu saya bahwa Izwan sakit. Okey. Okey, jadi perluasan ini, okey, secara konsep dia lah. Okey, kalau ikut dalam buku saya, proses meluaskan ayat dengan cara menambahkan unsur baharu ke dalam binaan ayat untuk menambahkan maklumat. Tetapi ada yang tidak perlulah untuk ditambahkan sebab kita sebenarnya terus boleh gabungkan dua ayat tunggal tu, tambahkan lagi satu. Tapi itulah konsep dia jugalah perluasan. Okay. Ayat tunggal yang mengalami perluasan, dia akan membentuk sebagai ayat majmuk. Begitu. Jadi, sama juga macam awal-awal tadi, kita tidak perlu mengulangi perasa atau perkataan itu berulang kali, maka kita harus menggugurkan dan jadikan dia sebagai satu ayat yang lengkap. Okay. Jadi, kita sudah pun tamat sampai di sini. Jadi, untuk hari ini adalah tajuk yang akan memberikan sedikit kekeliruan mungkin, tapi saya percaya dengan penjelasan saya yang begitu simple, bolehlah untuk korang boleh buka sikit lah korang punya minda lah kan, yang bahawa tidak semua ayat bila mengalami ketiga-tiga proses ini dia akan jadi salah. Dia sebenarnya masih lagi betul, tetapi kita mesti berlandaskan kepada hukum-hukumnya biar menjadi ayat itu ditulis dengan betul. Kalau kita tidak ikut hukum yang sudah disediakan tersebut, maka cara kita menulis sesuatu ayat tersebut dia akan jadi salah tergantung ataupun tidak sampai kepada orang yang membacanya. Jadi dalam proses penerbitan ayat ini, tiga ini dibolehkan. Tidak semestinya bukan bila kita telah gunakan tiga proses ini dia akan jadi salah. Bukan. Yang penting di sini dia masih lagi mengikuti hukum-hukum yang sudah disediakan. Macam yang korang dah belajar hari inilah. Jadi ada beberapa benda yang boleh dibenarkan sahaja. Yang tidak dibenarkan tu tak payahlah buat. Begitu, tak payah. Dah sasar lah, memang akan jadi salah lah kalau ikut apa yang tidak diminta. Ataupun tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu sudah yang korang kena perlu ikut. Itu adalah key dia bagaimana untuk memahamkan proses penerbitan ayat di sini. Biasanya di sini pelajar akan keliru. Cikgu betulkah ayat ni yang saya buat ni? Boleh gugur ni tak? Tak boleh, tapi tak boleh gugur ni kan? Macam tu. Dia akan bertanya soalan macam tu lah. Begitu. Tapi kalau korang dah faham dan korang ikut hukum-hukum yang sudah disediakan melalui tiga proses ni, garanti memang korang tidak akan keliru. Yang penting di sini korang kena buat latihan banyak kali lah. Biar korang boleh faham. Itu adalah key dia. So, saya tahu di sini proses penerbitan ayat ni memang akan mengalami kesukaran. Macam saya dulu pun saya keliru sangat dengan proses penerbitan ayat ni. Tapi bila selepas saya belajar dengan beberapa guru dan pensyarah, rupa-rupanya begini. Boleh buat macam ni, macam tu. Jadi dia sepatutnya tidak akan lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang nampak simple lah begitu. Tapi mungkin yalah, kita tengok jugalah dari segi konteks ayat itu sendiri. Apa-apa pun kita mesti melihat kepada konteks ayat itu semula. Jadi bagaimana cara dia? Yang ini korang kena banyak bertanya lah dengan korang punya guru lah ataupun pensyarah macam mana nak buat macam tu. Okay? Check. Betul ke tidak apa yang korang dah buat. Okay? Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okay? Jadi harap boleh dapat menangkaplah ataupun dapat take note apa yang penting untuk korang punya persediaan nanti untuk ujian ataupun trial pada masa akan datang lah begitu. Jadi sebelum kita akan tamatkan kelas kita seperti biasa, ada tak soalan yang korang nak tanyakan? So, dipersilakan. Tak, sir. Ya. Tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada, sir. Tak ada. Alright, thank you. Okay, yang lain macam mana? Syaza dengan Syah. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada boleh respon ya. Kalau dah faham lah. Kalau tak faham boleh tanya je, tak ada masalah.
Okey, so maksudnya di sini korang boleh faham secara jelas lah kan bagaimana boleh terjadinya setiap proses tersebut. Ingat ketiga-tiga benda ni, pengukuran, susunan menyusun semula, perluasan, mesti korang akan fikir, oh benda ni tak boleh. Boleh, dia boleh. Cumanya mesti ikut kepada hukum-hukum yang sudah saya jelaskan. Bila mengikuti benda yang tidak diminta, memanglah ayat yang korang akan tulis tu salah, macam tu. Ataupun jawapan yang korang akan berikan tu adalah salah. Jadi ikutlah hukum yang sudah diberikan. Dia boleh. Dia boleh tetapi kita mesti ikut hukum yang sudah diberikan. Saya istilahkan sebagai hukum lah, macam tu. Saya tak tahulah nak sebut sebagaimana kan. Kalau boleh dengan bersyarat lah, macam tu. Okey. Jadi, since korang tak ada lagi apa-apa nak tanya, okey, saya harap penjelasan ini boleh dapat membantulah untuk fahamkan tentang tajuk proses penerbitan ayat ni. Kita masih ada satu topik saja lagi untuk kita menutupkan ataupun kita nak tutup bahagian kedua sintaksis sebelum kita akan pergi kepada analisis kesalahan bahasa. Jadi, untuk kelas kita dah nak hampir tamatlah macam tu. Selepas ni kita akan buat ulang kaji secara berterusan lah sampailah korang akan ambil paper macam tu. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih Dev, terima kasih Syah, terima kasih Syazza dan terima kasih Izai yang ada ikut tadi tapi dia terleft, tak apa. Okey, korang semua memang terbaik pada hari ini dapat ikut kelas saya walaupun kita baru je habis Adil Ahad dengan cuti lah kan. Begitu. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, kita jumpa pada kelas minggu hadapan. Terima kasih dan selamat malam. Okey, tak apa. Alright. Terima kasih. Woi, Lev. Nah, beda. Okey. Cikgu, bukan Okey. saya tu nak cakap dengan cikgu tu je. Okey, okey, okey. Sir, saya nak tanya sikit tentang KMK lah. Okey, boleh, boleh, boleh. Itu multimedia saya nak buat sinopsis tapi boleh lah guna macam sinopsis yang saya upload kat Google Drive tu. Tak ada masalah sebab kita masih lagi